laki-laki orang Melayu kawin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pecel lele. Satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah pendatang asing di Malaysia. Semakin banyaknya pendatang asing di Malaysia rupanya mendapat reaksi negatif dari kaum Melayu di sana. Kaum Melayu berkeberatan jika para pendatang masuk ke semua sektor ekonomi di Malaysia. Tapi hal itu sulit dikontrol karena Malaysia adalah negara yang terbuka. Bahkan orang asing pun bisa membeli rumah di sana. Belum lagi jika mereka kemudian nikah dengan kaum Melayu. Itulah yang menjadi keresahan kaum Melayu Malaysia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Kebiadaban lelaki Bangla ini semakin menjadi-jadi, memprovokasi rakyat kita dengan video-video hinaan yang dikongsikannya melalui akaun TikTok Musawai. Dia begitu berani menghina disebabkan kerana dia dipercayai sedang bekerja di luar Malaysia. Jadi rakyat kita tentu tak dapat kutip dia ni. Di sini dikongsikan satu artikel mengenai awal dahulu kedatangan pekerja warga asing hingga kini oleh Rohami Syafi'i. Katanya dulu, semasa era penghujung tahun 1980-an, warga asing mula berhijrah ke Malaysia untuk bekerja sepenuh masa. Ketika itu, kebanyakan pekerja asing terdiri daripada rakyat Indonesia sahaja. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Malaysia kerana mereka telah banyak membantu membangunkan ekonomi negara. Tahun 1990-an, Malaysia telah beralih sepenuhnya daripada sebuah negara berpaksikan pertanian kepada negara berteraskan industri. Banyak kilang dibina, maka mahu tidak mahu Malaysia terpaksa mengimpor warga asing. Rakyat kita tidak terkecuali mula bekerja di kilang, terutamanya wanita muda. Pekerjaan sebagai pembantu rumah atau amah sudah tidak digemari oleh wanita muda tempatan. Bagi mereka, bekerja sebagai pekerja kilang lebih bebas. Trend perindustrian di Malaysia berterusan dengan pesatnya telah membawa warga asing datang bekerja ke Malaysia. Mereka ini bukan sekadar bekerja sebagai pekerja perindustrian, malahan kedatangan wanita warga asing sebagai pembantu rumah mengambil alih peranan wanita Malaysia. Kemajuan perindustrian di Malaysia telah meningkatkan ekonomi negara. Lebih banyak bangunan-bangunan baru dibina dan sekali lagi kita terpaksa mengimport buruh asing. Meskipun negara kita pernah mengalami kemelesetan ekonomi 15 tahun yang lalu, namun demikian jumlah warga asing yang datang bekerja ke Malaysia tidak pernah berkurangan. Jumlah warga asing, parti haram dan pelarian haram Rohingya yang semakin bertambah sehingga mereka semakin berani dalam banyak segi. Jumlah kadar jenayah seperti merompak, pelacuran, menipu, merogoh dan pecah rumah semakin bertambah dalam kalangan warga asing. Mereka bermaharajalela berniaga di negara kita tanpa langsung rasa tentar dikenakan tindakan. Mereka berani mengganggu penduduk tempatan, terutamanya gadis-gadis tempatan. Mereka semakin berani membuat kacau seperti bergaduh sesama sendiri sehingga menakutkan penduduk tempatan. Mereka semakin berani mengimport budaya buruk kehidupan mereka ke negara kita seperti mengemis di jalan raya, sesat dengan kenderaan dan minum minuman keras di khalayak ramai. Jumlah mereka yang semakin ramai menyebabkan keselamatan negara kita boleh tergugat pada bila masa sahaja. Bayangkan apa yang terjadi jika mereka melakukan rusuhan secara besar-besaran. Mampukah pihak berkuasa menangani mereka ketika rusuhan berlaku? Tidak terkecuali mereka ini jugalah boleh dibayar untuk berarak di jalanan dengan menghentikan pelbagai demonstrasi yang ditajuk oleh pihak tertentu. Amat menghairankan, pihak penguat kuasa tidak mengambil satu tindakan secara holistik menangani pendatang asing. Yang ada tindakan-tindakan kecil yang tidak langsung menakutkan mereka. Jauh sekali membanteras kegiatan jenayah mereka. Mereka tidak gentar mengulangi kegiatan mereka. Umpamanya, acap kali kita dengar serbuan dibuat terhadap kelab-kelab malam yang menjadi sarana pelacuran warga asing. Meskipun diserbu berpuluh-puluh kali sekalipun, warga asing tetap bermaharajalela melakukan kegiatan terkutuk tersebut. Satu lagi yang amat membingungkan apabila mereka ini terang-terangan berniaga. Bukan sekadar berniaga di gerai-gerai tepi jalan, tetapi ada dalam kalangan mereka berniaga menggunakan premis. Tidak cukup dengan itu, bahasa yang digunakan pula bahasa ibunda mereka. Jengok-jengoklah di Jalan Tuanku Abdul Rahman Tar dan Taman Taman Jaya, Balakong. Premis di Jalan Tar terang-terangan menggunakan bahasa Indonesia, manakala sebuah premis perniagaan di Taman Taman Jaya pula tertera bahasa Myanmar. Di manakah pihak berkuasa tempatan PBT? Cukup membingungkan kerana kita sendiri sebagai warga Malaysia tidak berani dengan mereka, sedangkan mereka pula saban hari semakin berani dan bermaharajalela. PBT sepatutnya membantu pihak penguasa yang lain, terutamanya immigration, untuk membanteras kegiatan warga asing. Sebaik-baiknya mereka ini tidak langsung diberi muka untuk berniaga. Bagi warga negara Malaysia yang menjual premis atau menyewa premis perniagaan kepada warga asing, mereka ini perlu diambil tindakan paling tegas. Mereka inilah antara faktor penyebab warga asing semakin berani dan menidakkan hak rakyat tempatan. Malahan tidak keterlaluan dikatakan
perhatikan mereka ini jugalah yang menyebabkan rakyat Malaysia sendiri berada dalam keadaan ketakutan kerana semakin ramai warga asing datang ke Malaysia. Bagi mereka, Malaysia tempat mudah untuk berniaga. Di negara asal mereka, mereka bukan sahaja tidak dibenarkan berniaga, malahan mereka ditindas dengan teruknya. Di Malaysia, kita terlalu memberi muka terhadap warga asing sampaikan nasib rakyat Malaysia dipinggirkan. Warga asing yang datang ke Malaysia kini terdiri dari pelbagai negara. Warga asing dari negara Afrika pula semakin bertambah dari semasa ke semasa. Mereka ini cerdik untuk menipu warga tempatan. Sudah begitu banyak kerugian wang ringgit yang melibatkan warga tempatan. Tapi mana perginya tindakan ke atas mereka? Amat membimbangkan jika kerana ini tidak ditangani dengan baik. Suatu hari nanti, warga asing akan menguasai Malaysia dengan penguasaan ekonomi negara. Jika ini berlaku, kita sudah tidak bebas. Dari erti kata sebenar, ini tidak mustahil berlaku kerana sudah nampak petanda mereka semakin menguasai perniagaan dan ekonomi. Tangani segera sebelum terlambat demi anak cucu cicit kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Begitulah guys masalah pendatang asing di Malaysia. Sebetulnya negara Malaysia memang dihuni oleh para pendatang sejak dahulu kala. Di zaman Melaka pun yang berperan sebetulnya para pendatang. Selain kaum Cina dan India, para Indonesia juga sudah lama sekali tinggal di Malaysia. Jangan heran jika kini banyak sekali orang dari Indonesia yang menjadi pemimpin di Malaysia. Jadi pengaruh Indonesia amat besar. Dan di masa mendatang, satu lagi bangsa yang mungkin akan berperan semakin besar di Malaysia yakni Bangladesh. Sebab jumlah orang Bangladesh makin banyak di Malaysia. Yuk kita lanjut ya. Hari ini saya mau cakap sikit. Ada satu budak, dia tinggal di Johor Bahru. Orang Johor, budak Johor. Halo bro, boleh saya nak cakap? Okey, saya buat video. Ada saya maki orang, ada saya hina orang, ada agak saya cakap benda yang tak elok, ada saya cakap kotor-kotor. Enggak. Bro, kalau you jantan, you jawab apa yang saya cakap tu. Kalau you jantan, you akan jawab apa yang saya cakap. Saya buat video, saya tak maki orang, saya tak hina orang, saya tak cakap benda yang tak elok, saya tak cakap yang kotor-kotor, tahu. You ni maki mak saya. You punya mak, saya punya mak serupa juga tahu. Lu punya mak, saya punya mak sama tahu. Lu maki mak saya, you simpan janggut. Ini janggut, ini sunat Nabi tahu. Ini sunat Rasulullah SAW tahu. Astagfirullah. You simpan janggut, you maki mak orang. Itu orang ada agak maki? Ada agak dia cakap yang tak elok? Ada agak? Lu tahu tak? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Lu tanya lu punya mak, lu punya bapa. Tanya Dr. Mahathir. Tanya Palah. Tanya Najib. You tanya sekarang kerajaan Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada Dr. Mahathir, Najib, Palah, sekarang Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tanya, ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia, semua dari luar negara. Ini kelang-kelang diada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkan, korek longkan siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi dia orang pun ada bayar duit permit. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi Parlimen Malaysia. Ingat bro, saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu? Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Anak-anak Melayu, malas kerja. Siapa yang cakap? Orang Melayu mudah lupa. Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Lu tanya lu punya mak, lu punya bapa. Orang Melayu mudah lupa. Anak-anak Melayu malas kerja. Siapa yang cakap? Lu tanya lu punya bapa, lu punya mak. Bangang, lu maki mak saya. Lu tahu apa? Ada belajar you. Lu tu budak kecil, umur berapa you sekarang? Lu tak tahu apa? Daripada Dr. Mahathir, Najib, Palah,
sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lu pergi tanya, Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Itu kelang-kelang di Malaysia, semua dari luar negara. Lu ngapa? Saya tak tahu apa. Hah? Ini Ustaz Syofian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand. Kenapa itu Ustaz Syofian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, Pasai Sepadan. Hah? Ustaz Syofian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam, orang Patani, orang Goloh, orang Botong? Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kahwin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pica lele. Orang Siam nega tom yum, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Han tak tahu apa, hang serbu pasal apa? Saya buat video, saya tak maki orang, saya tak cakap kotor, saya tak hina orang. Saya cakap, anak Melayu malas kerja dengan orang Melayu mudah lupa. Ini bukan saya cakap. Lu tanya lu punya bapa, lu punya mak, ini cerita siapa yang cakap? Begitulah guys reaksi orang Bangladesh menanggapi keluhan kaum Melayu di Malaysia. Pengaruh orang Bangladesh sulit dihindari. Mereka sungguh cepat beradaptasi di Malaysia dan sudah fasih berbahasa Melayu. Tentu saja mereka pun lama-lama akan semakin kuat secara ekonomi bahkan juga politik. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa lagi.